Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Atira daripada UAC, Muka Aziz Center. Untuk public lecture Siri 1 2026, saya akan menjemput moderator daripada Yang Berusaha Dr. Cik Aliha Ladin, Pensyarah Kanan Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Jadi saya persilakan Doktor. Okey, terima kasih Cik Atira Elisa Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua hadirin yang berbahagia, profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan, rakan akademik, para pendidik, para pelajar serta semua hadirin yang hadir secara atas talian. Terima kasih kerana bersama-sama kita pada hari ini dalam program Ungku Aziz Talk and Public Policy Public Lecture Series 1 2026. Anjuran Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz di bawah Pejabat Timbalan dan Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Tuan-tuan dan puan-puan, program ini diwujudkan sebagai satu ruang wacana untuk kita berfikir, berdialog dan berkongsi idea sambil mengenang serta meneruskan legasi pemikiran Allahyarham Profesor Diraja Ungku Aziz, khususnya dalam isu kemiskinan, pembangunan dan pemberkasaan insan. Hadirin sekalian, Ungku Aziz sering mengingatkan kita bahawa kemiskinan bukan sekadar isu pendapatan, tetapi isu maruah, peluang dan masa depan manusia. Dan antara jalan yang paling penting untuk memutuskan kitaran kemiskinan ialah pendidikan yang memahami realiti hidup anak-anak yang kita didik. Sebab itulah tajuk yang kita akan dengar pada hari ini sangat dekat dengan semangat tersebut. Hadirin sekalian, kita anggap amat bertuah pada hari ini kerana akan mendengar perkongsian daripada Profesor Dr. Zahara Hussein. Marilah kita bersama-sama berkenalan dengan figura yang hebat ini. Profesor Dr. Zahara Hussein merupakan seorang profesor di Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan UM. Sebelum menyertai Universiti Malaya, beliau pernah berkhidmat sebagai guru sekolah menengah, tutor skim latihan akademik Bumiputera, pensyarah dan pensyarah kanan di Universiti Malaya. Sejak mula berkhidmat sebagai pensyarah pada tahun 1997, Profesor Dr. Zahara telah diamanahkan dengan pelbagai tanggungjawab pentadbiran di Universiti Malaya, antaranya sebagai penyelaras latihan mengajar, Ketua Jabatan dan Timbalan Dekan Pengajian Siswaza di fakulti beliau. Bidang kepakaran akademik beliau merangkumi latihan perguruan dan pendidikan-pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam, pendidikan nilai dan akhlak, falsafah pendidikan, analisis kandungan, penggunaan teknik Delphi dalam pendidikan, pembangunan model, serta pendidikan kualitatif secara umumnya. Profesor Dr. Zahara juga aktif dalam penerbitan artikel jurnal di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Penulisan buku akademik beliau telah memenangi sebagai anugerah buku negara 2018 yang bertajuk Pendidikan Akhlak, Analisis dan Reka Bentuk Kurikulum. Beliau turut menyumbang kepakaran dalam pembangunan guru, penyelidik dan pakar khususnya dalam pendidikan Islam di peringkat tempatan dan antarabangsa. Profesor Dr. Zahara bukan sahaja seorang ahli akademik tetapi juga seorang pendidik yang konsisten membawa suara kemanusiaan dalam pendidikan, khususnya bagaimana kita mengajar dengan empati, bukan sekadar menyampaikan kandungan. Justru itu, tajuk pembentangan beliau iaitu pendekatan pedagogi terbeza dalam menyantuni anak-anak B40 ke arah kecintaan kepada Al-Quran, mengajak kita untuk mengajar bagaimana kita mengajar anak-anak kita dalam Al-Quran, khususnya yang membesar dalam kekangan hidup, dan bagaimana pendidikan menjadi ruang penyembuhan, harapan dan kasih sayang yang bukan tekanan. Tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput Profesor Dr. Zahara Hussein untuk menyampaikan syarahan beliau. Dipersilakan, Prof. Assalamualaikum. Suara boleh dengar ke? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, saya mengucapkan sekali lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada terutamanya penganjur kepada public lecture ini adalah Ungku Aziz Center yang merupakan salah satu pusat penyelidikan di bawah TNC PNI, penyelidikan bagi Universiti Melaya, untuk makluman kepada mereka yang bukan dalam UM lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Cik Ali Haladin yang merupakan salah seorang pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan UM. Terima kasih tidak terhingga kepada Ungku Aziz Center, Center for Development Studies, yang sebenarnya sangat prihatin berkaitan dengan isu-isu kemiskinan di bawah legasi seperti mana dinyatakan oleh Dr. Cik Ali Haladin tadi, legasi untuk membasmi kemiskinan lah yang telah dibawa oleh almarhum Profesor Diraja Ungku Aziz. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada ahli penyelidik yang turut sama-sama melaksanakan kajian sejak daripada tahun lalu 1.0 dan tahun ini 2.0, yang turut sama bagi merealisasikan hasrat yang telah diberikan mandat oleh UAC untuk kami menjalankan kajian dan juga membantu anak-anak B40, anak-anak di kediaman berdekatan dengan Universiti Melaya itu sendiri. Dan sebelum itu, sebelum saya meneruskan, saya mengucapkan juga terima kasih kepada para hadirin hadirat yang turut sama menyertai public lecture ini yang diadakan dari semasa ke semasa sebenarnya, dan ini merupakan yang pertama dan boleh juga ikutilah pada waktu-waktu lain. Dan insya-Allah mana yang memerlukan CJ boleh kontak saya lah untuk kita panjangkan bagi tujuan-tujuan anda sekiranya memerlukan CJ. Begitu juga kepada para pensyarah yang turut sama berserta untuk pagi ini, para pelajar saya dan juga para guru yang membantu. Dan saya tengok ada juga bukan saja pensyarah dari UM, kita ada juga rakan kita dari Jerman, Dr. Ali Nawi yang turut sama dengan kita, yang saya nampak lah tadi sekarang ni tak nampak sebab nampak slide Okey. Jadi insya-Allah tajuk perkongsian saya pada pagi ini adalah berkaitan dengan kajian yang kita laksanakan berkenaan dengan pendekatan pedagogi terbeza, differentiated pedagogical approach dalam menyantuni anak-anak B40 ke arah kecintaan kepada Al-Quran. Kenapa tajuk ini pendekatan pedagogi terbeza ni sebenarnya hasrat untuk mendalami pedagogi terbeza, sebab kami dari Fakulti Pendidikan ini adalah bidang kepakaran orang-orang di Fakulti Pendidikan lah tentang pedagogi. Dan ekoran daripada COVID-19 dan juga munculnya contemporary pedagogi contemporary dan pedagogi terbeza ni salah satu yang kita cuba untuk kembangkan, walaupun sebenarnya dari segi pelaksanaan mungkin dalam kalangan guru dan penyelidik ada juga melakukan, tetapi untuk dinamakan sebagai pedagogi terbeza tu mungkin tidak semua yang kenal lah tentang pedagogi terbeza. Jadi kita mulakan dengan kajian di peringkat PhD, di mana pelajar saya yang telah bergraduat Dr. Zurina. Beliau kini adalah kita panggil dia sebagai trainer lah kepada pedagogi terbeza di IPG, Perkhidmatan Pendidikan Guru Malaysia, IPGM. Dan juga kita cuba mendekatkan dalam proses untuk kita menyebarkan pedagogi terbeza ni, dan kita pilih anak-anak B40 ni sebagai salah satu daripada usaha kita untuk mengaplikasikan pedagogi terbeza ni kepada anak-anak B40.
dalam proses membantu mereka khususnya kepada kecintaan kepada Al-Quran, keupayaan untuk baca Al-Quran dengan betul dan juga untuk melaksanakan ibadat solat dengan betul, khususnya dalam proses membaca ayat-ayat dengan betul. Itu niat kita lah, ya. Alhamdulillah kita telah berjaya melaksanakan pada 1.0 selama 10 kali pertemuan kali 2 jam, ya. So kira 2 kali 10, 200 jam lah dengan anak-anak ini, dan kita nampak ada perkembangan yang positif, ya, ada signifikan intervensi yang kita lakukan, dan jadi kita teruskan pada 2.0 dan sekarang masih lagi berjalan lah, belum berakhir lagi. Okay, next slide. Segi permulaan mungkin bagi mereka yang bukan bidang pendidikan, ya, apa agaknya pedagogi itu kan, dan apa pula pedagogi terbeza. So tuan-tuan dan puan, anak-anak yang saya kasihi, pedagogi itu kita sedia maklumlah merupakan salah satu seni dan juga metodologi dalam pengajaran dan pembelajaran, ya. Jadi kalau kita pun selalu dengar pedagogi, psikologi, macam-macam gogi-gogi lain, dan kita ada yang spesifik untuk kita panggil kepakaran guru ataupun kompetensi guru. Mereka perlu ada pedagogi sebagai satu seni, sebagai satu metodologi dalam pengajaran, khususnya sebagai pensijilan lah untuk diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga GPA, ya. Dan salah satu dalam pedagogi itu adalah yang kita namakan sebagai pedagogi terbeza ataupun kita namakan sebagai differentiated pedagogi. Jadi kita akan dalami, ya, selepas ini tentang pedagogi terbeza itu bagaimana, ya. Okey, next slide. Okey, siapa pula yang kita fokuskan ini, ya? Siapakah anak-anak B40? Anak-anak B40 merujuk kepada golongan kanak-kanak lah, ya. Anak-anak yang kita dalam kajian kita memilih anak-anak dari tahun 1 sehingga tahun 6, sekolah rendah lah, yang berasal daripada isi rumah dalam 40% terendah taburan pendapatan negara. Ini definisi yang boleh diberikan oleh negara kita Malaysia lah, ya, B40 ini. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak kepada ibu bapa lah, yang pendapatan mereka ataupun pendapatan isi rumah mereka dalam 40% ke bawah, dan kita memilih di PPR Kerinci yang berdekatan dengan Universiti Malaya kerana kita melihat sebagai satu universiti yang menjalankan kajian dan kita dekat dengan orang jiran sebelah kita adalah Kerinci lah, dan kita lihat keperluan di situ untuk membantu mereka, terutama anak-anak B40 ini. Dan usaha ini saya kira kita ucap banyak-banyak terima kasih lah kepada USC yang menyokong dan membantu, khususnya memberi dana lah dalam kita menjalankan kajian ini, ya. Kalau tanpa dana kita tak boleh nak gerakkan lah kita punya anggota kita, pelajar-pelajar kita, ya, jawatan kuasa kita untuk menggerakkan, dan kita juga memberi sedikit sumbangan pada pelajar ni, khususnya makanan lah untuk mereka setiap kali kita ada pertemuan. Okey, next slide. Okey, ciri-ciri umum anak-anak B40, ya, bukan saja di PPR tapi mungkin dalam kalangan kebanyakan rakyat Malaysia lah. Okey, anak-anak B40 ni pendapatan keluarga rendah, ataupun kalau dia tidak rendah tapi dia tidak stabil, mungkin tak stabil, mungkin sekejap ada sekejap tak ada, bergantung kepada cuaca, bergantung kepada peluang, jadi ini antara cirinya juga. Kemudian mereka ini mempunyai akses terhad kepada bahan-bahan sokongan pembelajaran, ya, termasuk bahan-bahan teknologi, kurang peranti, tiada line, ya, tiada bahan-bahan yang membantu untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Elemen ini sangat terkesanlah pada masa PKP dahulu, sangat terkesan.
kita lihat keupayaan kepada bahan-bahan untuk membantu, bahan sokongan untuk membantu proses pembelajaran mereka itu sangat terlihat. Selain itu, mereka ini juga kurang ataupun sukar untuk dapat peluang bimbingan akademik, ya, kerana persekitaran yang mungkin tidak membantu, juga capaian kepada individu-individu serta kewangan bagi membantu mereka mendapatkan bimbingan akademik, ya. Dan mereka juga terjejas, kurang daripada itu mereka ada terjejas, ya, kemungkinan terjejas dari segi perkembangan rohani, perkembangan emosi dan juga sosialisasi mereka, ya, kerana faktor-faktor yang sebelum ini. Dan yang lain kita lihat, ya, mereka juga mungkin ada kekurangan, ya, di segi pemakanan, khususnya pemakanan yang seimbang, yang cukup nutrien dan juga khasiat, ya. Sedangkan mereka ini masih lagi memerlukan kepada elemen-elemen ini untuk membesar dengan seimbang, selain daripada membina intelektual mereka lah, ya. Persekitar rumah juga tidak kondusif dari segi mungkin tempat untuk belajar, ya, kebisingan dan seumpamanya yang boleh mengganggu gugat proses untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar. Dan kemungkinan juga risiko keciciran sekolah, ya, lebih tinggi berbanding tempat lain, ya. Jadi ini salah eja kemiskinan, ya. Jadi ini antaralah ciri-ciri umum anak-anak B40 yang kita nak bantu. Dan kita melihat ini definisi kemiskinan yang bukan saja kemiskinan yang konvensional, tetapi multidimensi poverty lah, kemiskinan multidimension seperti mana yang telah ditakrifkan oleh Elpire, oleh UNICEF dan oleh UNDP, ya. Jadi ini anak-anak yang kita nak bantu. Okay, next slide. Terima kasih kepada yang jaga slide. Ini the dimensions of poverty lah, ya. So kalau kita lihat segi education, kan, jadi kemiskinan dari segi keupayaan untuk mereka mendapatkan pendidikan, ya, kehadiran ke sekolah juga mungkin menurun. Begitu juga pembelajaran dari aspek-aspek lain lah. Selain daripada aspek yang lain tu, pihak-pihak lain lah yang melaksanakan kajian, kan, di segi kesihatan, di segi living standards, ya. Jadi semua ini saya kira USC ada lebih 20 projek yang melibatkan 3 dimensions of poverty ini. Okay, next slide. Okay, saya memulakan, ya, sebagai satu motivasi kepada kita lah. Tak nampak slide, ya. Atira, kita tak nampak slide. Technician, boleh bantu? Teacher, ya, Prof. Saya Dia okey. recording tadi, dia tarik. Okey, terima kasih. Jadi sebagai motivasi kepada pendidik, di mana kita kalau lihat kepada peranan guru dalam pendidikan anak-anak, khususnya berkait dengan pengajaran tilawah Al-Quran, kalau boleh saya bacakan surah Ali Imran ayat 164 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang beriman setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni kandungan Al-Quran, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka dari etikat yang sesat serta mengajar mereka kitab Allah, Al-Quran, dan hikmah, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini sebagai satu ayat yang menggerakkan kita, sebagai motivasi kepada para guru terutamanya yang mendidik dan mengajar anak-anak ini tentang peranan mereka lah, ya. Dan kita akan
terus memberi sokongan dan juga kita juga akan cuba mendapatkan dana untuk terus membantu insya-Allah. Okey, next slide. Okey. PT ni adalah pembelajaran terbeza, pedagogi terbeza, pedagogi terbeza. Saya singkatkan PT. Pedagogi terbeza ini meraihkan kepelbagaian dalam pendidikan, khususnya untuk mewujudkan insan yang seimbang. Kalau kita kembali kepada falsafah pendidikan kebangsaan FPK, yang terus menyatakan secara eksplisit bahawa pendidikan di Malaysia itu adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu yang menyeluruh, secara menyeluruh dan bersepadu. Jadi di sini kita lihat di situ ada elemen di mana kita perlu meraihkan kepelbagaian anak-anak ini supaya mereka dapat memperkembangkan potensi individu. Maknanya tiap-tiap manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu, mereka ada kepelbagaian kekuatan dan juga dalam masa yang sama mungkin ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita raihkan dan juga tambah baik. Jadi FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan sendiri telah menyatakan secara eksplisit satu usaha untuk membantu untuk memperkembangkan potensi individu ini secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Jadi kita tidak saja meraihkan keupayaan kekuatan intelek, tetapi kita juga meraihkan keupayaan kekuatan rohani, emosi dan jasmani serta sosialisasi anak-anak berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jadi seiring dengan hasrat yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan, untuk membangunkan keseluruhan potensi individu yang ada pada tiap-tiap manusia, terutama anak-anak yang belajar di sekolah, maka pedagogi terbeza ini adalah salah satu instrumen untuk kita menguatkan, mengukuhkan keseluruhan potensi dan juga kekuatan serta menambah baik kelemahan yang ada pada pelajar. Okay, next slide. Okay, saya minta technician untuk bantu sebab kalau saya handle semua lain tak berapa kuat ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, ini perkara yang terkini tentang pelan terkini yang telah diluncurkan oleh Gabungan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Ini kita panggil RMTP, Pendidikan Tinggi. Kalau dulu, kalau tuan-tuan anak-anak sekalian yang pernah baca, kita ada PPPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2023 hingga 2013 hingga 2025. Sekarang nama baru dia adalah bukan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia lagi. Nama baru dia Rancangan Pendidikan Malaysia dan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia, RPM 2026-2035 dan RPTN 2026-2035. So kedua-dua rancangan ini kalau kita melihat di dalamnya juga ada elemen yang perlu diraihkan, pedagogi terbeza, khususnya melihat kepada kesaksamaan dalam pendidikan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, Education for all, kalau dalam UNESCO, dan juga kalau dalam pendidikan di sekolah, kita mengambil kira pendidikan untuk semua, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira kekuatan dan juga kelemahan pelajar, khususnya mengambil kira juga pelajar-pelajar OKU, di mana pelajar orang asli, mereka ini sebenarnya diberi pendidikan percuma, dalam masa yang sama kita mengambil kira dari segi pedagogi terbeza ini sangat-sangatlah meraihkan mereka dalam golongan ini,
kerana mereka ada special apa nama cara pembelajaran yang sangat special, ya. Okey. Ini antara kita kaitkan dengan the latest lah. Jadi kalau anak-anak para penyelidik boleh uh, download dah, ya. Boleh dah mula download RPM 2026-2035 dan juga RPTM 2026-2035, ya. Baca dan fahami supaya kajian kita itu kena dengan keperluan masa hadapan. Okay, next. Okey. Penyataan masalah kajian ini, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, tentang kepelbagaian jenis murid. Jadi kita ada macam-macam murid lah, terutama pada guru-guru yang ada dalam apa nama public lecture hari ini. Saya kira sangat faham lah pelajar-pelajar itu ada macam-macam jenis kepelbagaian kekuatan, kepelbagaian keupayaan. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, kajian mendapati terdapat murid yang pelbagai dalam kelas dan mempunyai gaya belajar berbeza. Ini dah lama dah sebenarnya, ya, dah lama. Cobb Learning Style pun telah menjelaskan, ada kepelbagaian ini, ya. Begitu juga impak kemiskinan multidimensi terhadap pendidikan, ya. Tadi kita dah jelaskan, kita tidak lihat lagi kemiskinan itu dari segi kewangan saja. Kemiskinan itu sebenarnya ada multi-dimension, ya. Dan seterusnya, penguasaan tilawah Al-Quran yang lemah dalam kalangan pelajar. Kajian mendapati pelajar berhadapan dengan penguasaan, khususnya penguasaan tajwid, ya, menyebabkan mereka sukar membaca dengan baik dan juga menghafal dengan lancar, khususnya hafalan yang berkait dengan bacaan-bacaan yang perlu dilakukan dalam solat fardu. Okay, jadi ini antara yang menggerakkan kita untuk kita fokus kajian ini dan kita memilih anak-anak P40 untuk mereka mencintai dan seterusnya menguasai tilawah Al-Quran dengan baik. Okay, next slide. Okay. Fokus pedagogi terbeza, sebab mungkin di sana banyak teori-teori berkaitan dengan pedagogi terbeza. Tapi fokus kita adalah apa yang telah dinyatakan oleh Tomlinson, berkaitan di mana perbezaan itu pendekatan pengajaran yang dilaksanakan dalam bilik darjah yang melibatkan pengubahsuaian kandungan isi pelajaran, ubah suai kandungan proses, iaitu strategi pengajaran yang pelbagai serta produk atau hasil kemahiran murid ikut kebolehan mereka serta persekitaran. Jadi kita fokus kepada apa yang telah dinyatakan oleh Tomlinson, ya. Jadi pengubahsuaian itu, sebab itu nanti anak-anak guru-guru yang mengajar itu mereka perlu ubah suai, ya, kandungan dan juga mungkin mengubah suai strategi serta melihat hasil yang dapat diperolehi oleh pelajar-pelajar. Pedagogi terbeza adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan kaedah dan strategi mengikut keperluan pelajar. Itu yang hasilan kajian kita lah, ya. Okey, next slide. Okey. Kalau kita lihat dimensi pedagogi terbeza, dimensi dari segi latar belakang pendidikan, ya. Jadi ada dalam kalangan pelajar yang mempunyai latar pendidikan yang boleh kita klasifikasikan, ada perbezaan di situ. Kecerdasan pelbagai ini pun ada teori dari segi psikologi yang kita akan lihat selepas ini. Latar belakang budaya, ya. Jadi kita dalam multiracial, kita ada macam-macam budaya lah. Kita juga pun ada sub-sub community, kan. Dalam kalangan masyarakat kita ada orang Jawa, ada orang Banjar. Kalau pergi kepada Sabah dan Sarawak juga banyak sangat budaya lah. Profil murid, ya. Murid juga ada, dia punya pengetahuan sedia ada yang berbeza, profil-profil yang berbeza, keupayaan berbahasa, gaya pembelajaran, minat dan tempoh memberi perhatian, ya. Tidak semua anak-anak itu ada tempoh dan minat yang sama, dan ini dilihat juga kepada keperluan yang berbeza. Okay, next slide.
Okey, kalau kita lihat dari segi boleh pergi next slide tak? Ya. Perbezaan anak-anak Jadi anak-anak kita ada perbezaan style pembelajaran. Ada anak-anak yang kekuatannya dari segi visual tu lebih berbanding yang lain Maknanya dia menggunakan mata dia lebih kuat berbanding kekuatan psikomotor dia, tangan dia semua kan. Jadi anak-anak yang ini lebih suka kepada bahan bantu mengajar yang lebih you prefer using pictures, image and spatial understanding jadi mereka lebih mudah belajar apabila disediakan bahan-bahan yang melibatkan elemen-elemen visual, gambar, rajah dan seumpamanya dan ada yang music ni auditory, lebih suka kepada bunyi-bunyi dia tak boleh sunyi. Dia mesti belajar dengan mungkin ada music ada sound. Verbal jadi ada dalam kalangan anak-anak ni yang lebih mudah belajar bila diberi peranan untuk bercakap, untuk menyampaikan kerana kuat dari segi verbal words both in speech and maybe in writing jugalah. Dan ada yang sangat kuat dari segi kinestetik, dari segi fizikal jadi dia tak boleh duduk lama, dia perlu bangun, dia perlu berjalan di mana dia you prefer using your body, hands and sense of touch. Jadi anak-anak ini perlu diraihkan kekuatan kinestetik mereka. Dan ada yang mathematical atau logical yang pergi kepada reasoning social, ini yang jenis nak berkawan saja. Kemahiran sosial dia sangat kuat. Tak boleh duduk seorang. Tak boleh di lecturer macam saya duduk dalam bilik seorang-seorang. Kita banyak lecturer duduk seorang. Kalau guru, banyak sikit sosial dia duduk dalam bilik guru ramai. Solitary, you prefer to work alone. Mungkin banyak dalam kalangan pensyarah ada ciri-ciri ni kan. Tapi mungkin pelajar juga ada yang memang dia boleh belajar sendiri orang orang tegur-tegur pun tak boleh dia kena duduk sendiri jadi itu boleh tengoklah style belajar kita masing-masing kan yang dah tua-tua ni dia di mana kekuatan kita dan di mana yang perlu kita raihkan lah untuk menjadi penguasaan ilmu kita lebih berkesan. Okay, next slide. Ada lagi lah teori-teori tentang kecerdasan pelbagai. Kita pun dah pernah belajar dalam ilmu psikologi dalam kalangan guru-guru ni kan. Jadi perbezaan anak-anak itu dia lebih kurang yang tadilah cuma ni teori lain Dia ada verbal linguistic, visual ruang, logic matematik, music, naturalist naturalist ni memang suka pada alam sekitar semua kan. Kinestetik, interpersonal, ini yang sosial tadi interpersonal lah. Intrapersonal ini yang memang duduk sendiri kan. Existentialism. Ini pun naturalist dengan existentialist lebih kurang sama lah. Okay, next slide. Okay, ini kajian yang kami jalankan lah pedagogi terbeza ini kita menyantuni kita menggunakan pendekatan pedagogi terbeza ni kita nak memberi mereka rasa minat, suka untuk mencintai, untuk membaca, menguasai Al-Quran kita lihat dari segi tahap penguasaan ini kita punya intervensi kita lah kita ada intervensi untuk 10 minggu dan kita lihat tahap penguasaan di mana kita dapati ada murid yang mahir dan ada murid yang lemah kalau murid yang mahir tu kalau boleh kita didik dia sebagai dia jadi mentor kepada kawan-kawan lah. Ini kita panggil advanced learners cepat, ada juga yang cepat lah. Di sini mereka akan ada proses learning, self learning ini murid yang mahir. Murid yang lemah ini mereka memerlukan kepada bimbingan berfokus ada perlukan one to one nisbah yang kecil di antara guru dan murid, pembelajaran pun berperingkat, perlukan kepada ulangan, perlukan kepada kalau yang mahir ni kita panggil kita bagi acceleration kalau yang lemah ni kita selalu bagi macam kelas tambahan ulang-ulang Okay, next slide.
Itu kita lihat pada tahap penguasaan. Okey. Pedagogi terbeza dari segi peringkat umur. Jadi umur kita tak kira. Mungkin tahap 1, darjah 1, 2, 3. Mungkin ada yang tahap 1 tapi boleh je belajar sama dengan tahap 2 kerana penguasaan mereka bila kita match dengan penguasaan itu mereka boleh ikut sekali. Tapi kalau peringkat umur ini kita melihat mereka ini pada tahap 1 darjah 1, 2, 3 dan tahap 2 darjah 4, 5, 6. Kalau pelan akan datang ada 3 tahap kan. Kalau orang RPM yang ada dalam ni, saya tahu ada kat dalam ni, kita akan ada 3 tahap. Tahap tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan. Tahap 1 darjah 1, darjah 2, tahap 2, 3, 4 dan tahap yang ketiga tu 5 dan 6. So ada implication yang berbeza lah dari segi apabila tahap-tahap itu kita dah asingkan. Itu nanti kena baca lah RPM tu. Mengenal huruf, tajwid, asas. Ini ada tahap 1, 2, 3 sebenarnya lebih suka kepada belajar sambil bermain lah. Mereka masih lagi awal kanak-kanak. Mereka juga memerlukan banyak visual dan juga audio. Jadi cikgu mungkin guna iPad, guna komputer untuk membantu mereka supaya cepat dan juga minat. Tahap 2 darjah 4, 5, 6, asas bacaan yang lebih kukuh, pemahaman tajwid dan mereka ni lebih matang. Mereka suka perbincangan, pengukuhan dan juga memerlukan kepada teks. Kurang audio dan visual. Okay, next. Dari segi persekitaran dan kepelbagaian pedagogi terbeza. Kalau kita balik kepada Tomlinson tadi, dia kata salah satu elemen dalam pedagogi terbeza itu adalah meraihkan, mengambil kira persekitaran dan kepelbagaian. Jadi anak-anak B40 ini kita lihat mereka akses terhadap bagaimana akses terhadap sumber sedia ada, sokongan keluarga, emosi dan motivasi. Dan kita lebih mungkin meraihkan community based education. So PPR Kerinci ada satu bilik yang kita gunakan di Prepcom tu yang boleh digunakan sebagai community based education lah. Sebab kalau kita kira zaman dulu satu waktu saya kira ramai juga pekaji cuba melihat homeschooling education, pembelajaran homeschooling. Tapi bila kita lihat homeschooling itu tidak begitu menggalakkan interpersonal skill, kemahiran sosial, maka kita lihat yang lebih efektif adalah community based education. Jadi itu pun kita boleh laksanakan lah. Ini anak-anak B40 mereka alhamdulillah ada tempat yang mereka boleh duduk di Prepcom, walaupun tempat tu tidaklah kondusif sangat untuk pengajaran dan pembelajaran, tapi bolehlah untuk pelajar 20 orang. Jadi kat situ sebagai salah satu tempat yang kita sediakan lah untuk mereka belajar. Dan kita juga mengambil kira ganjaran dan galakan. Yang tu saya akan bincangkan pada slide berikutnya. Okay, next slide. Okey, yang ni galakan dan motivasi. Ini antara lain kita pernah lakukan kelas pada hari Sabtu. Nampaknya hari Sabtu tu kadang-kadang kehadiran tu tidak berapa memberangsangkan kerana banyak event hari Sabtu. Anak-anak ni kadang ikut mak ayah dia pergi kenduri kahwin. Dan macam-macam benda lah, dan cikgu-cikgu yang mengajar pun nak balik kampung. Cikgu-cikgu ni pelajar-pelajar kita juga. Pelajar-pelajar kalau dulu pelajar saya dengan satu NGO saya dapat belajar, dan kali ini adalah pelajar-pelajar daripada Akademi Media Islam. Terima kasih kepada Dr. Syuhada menyediakan pelajar-pelajarnya untuk membantu. Dan pelajar-pelajar ni pun hari Sabtu dia ada event juga kan, ada aktiviti dan ada yang balik kampung lah. Jadi kita memilih waktu yang sesuai. Hari biasa waktu habis mereka sekolah petang lah, sekolah petang di bawah Jawi, 5 hingga 7 petang. Begitu juga kita menentukan skala yang kecil. Bijak saya habis bateri.
skala yang kecil antara guru dan murid. Jadi tak adalah macam dalam kelas yang besar kan, 1:20. Kalau boleh 1:1. Tapi tak mampulah 1:2 dan ataupun 1:3, dan mungkin yang lancar tu akan pergi lebih ramai lah. Jadi skala ini sebenarnya memberi orang kata inilah motivasi yang tinggi pada pelajar dan juga komitmen guru lah. Kita juga dengan bantuan dan dana daripada UAC memberi makanan berkhasiat. Pemberian makanan berkhasiat mengambil kira protein, sayur, nutrisi, supaya mereka ini dapat makanan yang berkhasiat, terutama bila dah habislah pembelajaran mereka tu. Tempoh kita beri tu selama 2 jam. Jadi sebelum 2 jam tu biasanya mereka berhenti dan juga mereka diberi makanan lah, kira minum makan malam lah kan, early dinner lah. Kita juga beri sijil bila habis 10 kali tu, 10 kali pertemuan selama 200 jam tu, kita memang bawa budak-budak ni masuk ke UM supaya mereka ada rasa inilah penghargaan kan. Dia masuk UM tu dia akan rasa macam oh dah boleh masuk UM hatta ada ibu bapa yang turut hadir dan sangat teruja turut membelikan anak dia bunga lah, pakaikan jubah seperti convocation. Jadi ni kita rasa sangat terharu, dan ini salah satu daripada motivasi extrinsic lah untuk anak-anak mereka, untuk mereka terus sebagai semangat lah di peringkat awal, dan semoga semangat ini terus mereka dapat pertingkatkan dan pertahankan sampai ke habis SPM nanti kan. Okey, kita pun sebenarnya ada kalau Dr. Azmiati punya projek mengambil kira pelajar-pelajar yang telah sekolah menengah Jadi ada, hopefully that kita akan ada apa nama selepas kita ikut mereka lah anak-anak ni bila mereka dah habis sekolah rendah, kita ikut mereka pula sekolah menengah dengan projek yang lain tetapi still berkait dengan memberi apa nama motivasi untuk terus belajar lah. Okay, next. Sudah hampir habis impak dia aplikasi pedagogi terbeza ni pertama kita melihat dari segi peningkatan penguasaan tilawah Al-Quran, di mana kita menyediakan intervensi pembelajaran yang sistematik. Kita ada modul selama 10 minggu ini, dan kita ada pre-test and post-test dan kita dah uji, dan lebih 90% pelajar-pelajar kita telah menguasai lah. Yang kedua, memperkasa pendidikan berasaskan pedagogi terbeza, termasuk mungkin pendidikan inklusif. Cumanya saya tak letak fully inklusif di situ kerana takut ada kefahaman kita ada pelajar-pelajar OKU tapi kita tak ada pelajar OKU. Dan impaknya menyumbang kepada pendidikan komuniti dan juga agenda negara lah. Kalau kita lihat kepada pelaksanaan RMK 12, dan juga kalau kita pergi kepada SDG Sustainable Development Goals yang keempat tentang pendidikan berkualiti, dan SDG 10 yang mengurangkan ketidaksamaan. So kajian kita ni turut memberi impak pada aspek inilah, dan juga tentang kesaksamaan yang ada dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia RPTN 2026-2035. Okay, next slide. Saya pergi sangat laju ke? Boleh diikuti Okey, ini kita punya the way forward lah. Cadangan akan datang, kita tak akan berhenti, kita akan meneruskan kajian bagi membantu masyarakat, khususnya anak-anak, dan juga kita mungkin akan perluaskan juga kepada ibu bapa kerana ada permintaan. Kita telah ada permintaan, cuma kita tak ada dana lagi. Dan kita terima kasih, kita masih lagi terus dengan UAC, Ungku Aziz Center yang memberi dana. Dengarnya Prof Datin pengarah UAC akan memberi pada tahun ini 30 projek jadi tahniahlah kepada UAC yang membantu. Kita juga diharapkan dapat melebarkan skop yang lebih meluas dan pelbagai. Skop di sini mungkin kita punya intervensi, mungkin kita punya bukan saja anak-anak tapi kita pergi pada ibu bapa
ibu bapa, dan kita juga tidak hanya di PPR Kerinci, kita juga ada tempat lain yang telah kita cuba sasarkanlah nanti insya-Allah, dan yang mana sedang memohon pada kita, ya, ada yang memohonlah bila tengok anak-anak boleh baca, ibu bapa pun nak sangatlah. Cuma sekarang kita tak ada tenaga pelajar kita, dan kita tak ada dana. Sebab kalau kita gerak tanpa ada dana ni, kesianlah pelajar-pelajar kita pun nak tambang kan, pergi balik, ya, pergi mengajar semua kan. Yang keempat, memperkasa pasukan tenaga pengajar yang konsisten dan bermotivasi. So kita pun akan bina satu grup ni ya. Jadi pelajar-pelajar kita yang kita ni, kalau boleh mereka konsisten dan mereka menguasai. Dan mereka juga bermotivasi untuk menambah lagi, khususnya bukan saja pedagogi terbeza, tapi selepas ni ada pedagogi kontemporari lain yang akan kita cuba ketengahkan ya. Dan dalam perancangan juga kita tidak fokus pada pedagogi terbeza saja, kita akan pergi mungkin selepas ini nak kembangkan heutagogi, kerana bila saya mendengar taklimat RPTM, ya, Prof Emerita Asma mendedahkan kebanyakannya adalah berkaitan dengan heutagogi, iaitu self-determined learning istilah lain yang diguna SDL, self-determined learning dalam pembelajaran di peringkat tinggi. Jadi saya lihat itu adalah salah satu elemen yang kami telah kaji, iaitu pedagogi yang berfokus kepada heutagogi. Jadi itu juga antara cadangan akan datanglah yang insya-Allah kami dalam kelompok dalam grup kami insya-Allah akan kembangkan lagi. Okey, jadi saya kira terima kasih kepada semua. Sudah habis kan slide ni pergi next slide. Okey. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada USC sekali lagi dan juga tim Puan Irma dan juga tim semua, kerana sangat concern lah dengan kami dan memberi dana dan memberi kepercayaan kepada kami ya. Begitu juga para penyelidik yang terlibat ni, saya ada 9 orang. Sini kita ada Dr. Anissa, ada kat sini kan. Kita ada tak sebut nama, Dr. Syuhada, Prof Melati, Dr. Ahmad Arifin, Ustaz Rahimi, Dr. Abdul Mohsin, Ustaz Muhammad Faisal walaupun ada kat Jordan sana, dekat Qatar tapi masih lagi dengan kita juga dan juga kepada Aiman selaku penyelaras kelas pengajian PhD, guru-guru saya tak ingat nama semua cikgu-cikgu ni yang telah tiap-tiap minggu memberi ruang untuk turun ke PPR Kerinci. Trainer kita Dr. Zurina, saya tak sure dia ada ke tak pada hari ini. Dan juga khususnya kepada PPR Kerinci lah yang telah menyediakan tempat dan juga sanggup yang menyediakan makanan yang kita bayar lah kan. Tapi kita kira kita win-win lah, kita guna tempat dia dan kita pun beri dia ruang untuk dia menambah income juga untuk menyediakan makanan kepada anak-anak ini dan juga cikgu-cikgu. Jadi untuk itu saya kira saya dah di hujung saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Cik Aleha juga selaku moderator dan juga sentiasa menyokong kami jugalah Okey, untuk itu saya akhiri dan terima kasih kepada semua yang mendengar dari jauh dan juga dekat Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Prof di atas perkongsian yang sangat menyentuh dan membuka mata kita semua. Saya percaya ramai dalam kalangan kita ini bukan saja berfikir sebagai ahli akademik, tetapi juga sebagai ibu bapa, guru dan anggota masyarakat selepas mendengar pembentangan tadi. Antara intipati penyampaian Prof tadi adalah anak-anak kita berbeza dari segi style pembelajaran, latar belakang keluarga. Jadi pendekatan intervensi yang dilakukan juga adalah perlu melihat kepada tahap penguasaan murid yang lemah ataupun mahir, melihat kepada peringkat umur ataupun tahap, meraihkan persekitaran yang kepelbagaian, menggalakkan dengan memberi motivasi intrinsik, contohnya macam memberi makanan berkhasiat CJ dan sebagainya, dan lain-lain yang nyatakan tadi
Jadi keseluruhan program ini saya yakin dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca Al-Quran, memperkasakan pendidikan berteraskan pedagogi terbeza dan menyumbang kepada pendidikan komuniti dan agenda negara. Okey, sekarang saya buka ruang untuk sesi soal jawab dan perkongsian pandangan daripada hadirin dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Jika ada soalan, jadi boleh buka kamera ataupun tanyakan, nyatakan dahulu nama dan institusi sebelum bertanya, ataupun boleh chat dekat sini, ya. Dipersilakan jika ada soalan. Dekat chat pun dah ada juga Dr. Aleha. Ada kejap saya buka. Ke nak saya respon terus? Kejap nak tengok Dr. dulu. Aleha tu Saya tak dapat buka lagi. dekat chat. Okay, kalau macam tu Prof kalau boleh Prof baca, Prof mulakan dahululah dengan soalan-soalan yang dikemukakan oleh audien. Okey, terima kasih Dr. Cik Aleha. Terima kasih kepada yang bertanya lah. Saya rasa ada banyak lagi soalan, mungkin ada yang dah bertanya, kalau yang lain dah tanya mungkin terjawab sekali ya. Saya mulakan kalau ikut sini Lily Rose. Lily Rose dari mana ya? Dalam konteks komuniti, bagaimana istilah B40 dirujuk atau dikenal pasti untuk program seperti ini? Adakah melalui data rasmi seperti IKASih, ICU atau berdasarkan pengalaman lapangan? Okey, terima kasih pada Lily atas concern. Untuk kami, projek kami ni sebenarnya kami lebih merujuk kepada Prof. Datin Suhaiza peringkat awal dululah ya. Masa 1.0 kerana Prof. Datin yang tunjukkan di mana tempat yang sepatutnya kami jalankan kajian dan dikenal pasti PPR Kerinci itulah majoriti adalah dalam kalangan P40 lah ya. Jadi ini lebih kalau terjawab pengalaman lapangan daripada UAC sendirilah untuk center ya. Itu. Tapi kalau kita kata nak pergi kepada data yang rasmi, saya kira itu bagus juga untuk kajian-kajian yang akan datang kerana ataupun untuk yang lebih meluas. Saya dengar juga bahawa B40 ini sangat ramai lah pada masa kini. Jadi untuk kepastian memang kita perlu pergi kepada data rasmi. Terima kasih. Seterusnya Amirul bagaimana Amirul Shah ni cikgu kita ni kan? Bagaimanakah latihan guru boleh ditambah baik agar lebih sensitif terhadap latar belakang sosioekonomi murid dalam pendidikan Al-Quran? Soalan yang baik ni. Ini Amirul kena buat DPP di Tongopaz Jurusan Pendidikan untuk kita memang ada satu subjek yang kita namakan sebagai sosiologi yang kita belajar tentang mobility sosial semua, dan sosiologi ini dalam kompetensi pendidikan dalam ikhtisas pendidikan salah satu yang dianggap sebagai salah satu subjek as a body of knowledge of education. BOK, saya pun antara penulis MQA, jadi kita melihat salah satu subjek sama ada sosiologi/antropologi merupakan salah satu subjek yang semua guru perlu ambil dan menjadi subjek teras yang kita namakan body of knowledge Jadi latihan guru tu telah ada, cuma bagus juga bila ditanya sensitivity untuk sensitivity ni. Jadi apabila guru-guru ini masuk ke sekolah saya kira mereka akan lebih mengaplikasikan apa yang mereka belajar dalam ilmu sosiologi pendidikan untuk lebih merasakan untuk lebih empati lah kepada anak-anak murid di sekolah Kalau pendidikan Al-Quran ni khususnya sebenarnya guru-guru pendidikan Islam lah yang mungkin perlu lebih empati di situ. Okey. Mungkin terjawab ataupun kalau tak jawab boleh datanglah ya. Okey, kemudian yang untuk Aziz Center tu kopi yang tadi kan. Seterusnya, berapa lama tempoh yang berkesan yang perlu diberikan untuk tilawah Al-Quran ini? Dan pandangan Prof, ada tak style pengajaran yang paling sesuai untuk anak-anak B40 di samping pelbagai pedagogi yang ada?
Uh, berapa lama tempoh? Dia tidak ada jawapan yang objektif sebab dia agak relatif lah, bergantung kepada pelajar itu sendiri. Tapi Al-Quran ni kalau ikutnya sepatutnya kita belajar sampai kita khatam. Ya, daripada Iqra' tu sampai kita khatam. Tapi untuk tujuan kajian ini tak boleh nak buat macam tu kerana kita terikat dengan tempoh dan masa. So kita tentukan berdasarkan kepada win-win untuk two in one lah ya, untuk mereka dapat baca dengan dalam solat dengan betul dan tepat, bertajwid, dan yang kedua mengambil kira subjek yang mereka belajar di sekolah juga, supaya dia bukan saja menguasai untuk membaca dalam solat, tapi dia juga turut menguasai subjek-subjek yang ada dalam dia orang punya curriculum, syllabus ya. Itu yang kita tentukanlah. Okey. Style pengajaran yang paling sesuai, ini memang tak boleh nak jawab secara spesifik kerana kalau kita pergi pedagogi terbeza, makna style pengajaran dia akan jadi berbeza lah. Ya. Tapi fokusnya sekarang ni kita tidaklah pergi kepada teacher centered ya. Kita mesti ke arah student centered lah. Ya. Fokuskan kepada pembelajaran pelajar, bukan saja fokus kepada pengajaran guru. Okey. Okey, seterusnya ya. Bib ni orang PhD ni. Apakah yang perlu KPM perlu sediakan sebagai batu asas pelaksanaan prakarsa, khususnya pedagogi terbeza dalam RPM 2635 ke kosong 2035? rasanya tu. 2035 ini kena cerita panjang ni babe ya, apa KPM perlu sediakan ya untuk pelaksanaan pedagogi terbeza. Sebenarnya dia bermula dari latihan guru ya, latihan guru. Kalau guru-guru kita belum ada pengetahuan dan kefahaman serta keupayaan untuk melaksanakan, kita kena upgrade guru lah. Kita kira guru kita ramai yang telah mendapat latihan di institusi IPG, IPGM ke, di institusi perguruan ke, sekolah apa universiti kan. Tapi jauh mana mereka ini ada CPD Continuous Professional Development untuk meningkatkan dan juga orang kata menambah baik pengetahuan mereka tentang pedagogi terbeza ni, khususnya untuk aplikasi lah. Ya, sebab saya kira ramai cikgu-cikgu tidak diberi peluang ataupun tidak ada peluang ataupun tidak mahu mengambil peluang untuk meningkatkan CPD mereka ni. Ya, mungkin untuk memenuhkan sijil bagi ladap okeylah kan. Tapi untuk betul-betul mendapat penguasaan bagi pelaksanaan pedagogi terbeza. Okey, harap menjawab Habib. Next, Ukur Aziz Center ni siapa yang tanya sebenarnya? Sejauh mana pengalaman belajar ini dapat memberi input atau bekalan kepada pelajar untuk meneruskan momentum belajar ini diteruskan sama ada secara sendiri atau momentum ini diteruskan oleh pelajar atau ianya projek yang perlu diteruskan secara berkala. Okey. Ini pun tidak boleh nak jawab secara objektif hopefully that apa yang kita beri walaupun mungkin tak lama, kita harap motivasi itu akan terus meningkat dari semasa ke semasa lah. Tapi dalam masa yang sama, bila projek ni kita pun kalau boleh kita nak teruskan ya. Katakan saya akan berakhir tapi ada grup lain akan menyambung contohnya grup Dr. Azmi, dia akan menyambung, grup Prof Melati akan menyambung dari segi kaunseling Siapa lagi yang ada dalam ni grup Dr. Nazrina kan. Dr. Nazrina ada dalam ni, mungkin akan melihat dari segi peluang penggunaan teknologi digital jadi itu antara usaha kita lah ya, dari segi projek okey. Tapi motivasi intrinsik tu yang dalaman tu sebenarnya patut adalah pada anak-anak ni dan juga ibu bapa mereka okey. Itu saja saya kira. Okay, ada soalan lain ke kalau nak tanya secara direct? Ada ya.
Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang bertanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua atas soalan-soalan yang diberikan tadi dan harap jawapan tersebut memberi sedikit inspirasi kepada kita untuk melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan ataupun juga dalam bidang pendidikan. Okey, hadirin yang dihormati, kita telah sampai ke penghujung sesi. Saya bagi pihak penganjur ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Dr. Zahara atas perkongsian yang sangat bermakna dan bernilai ini. Ya. Mudah-mudahan perbincangan ini tidak berhenti di sini sahaja, tetapi menjadi inspirasi kepada kita semua dalam pendidikan, pengajaran dan juga dalam membentuk generasi yang mencintai Al-Quran. Jadi sebelum tamat sesi perkongsian ini, bolehlah kita sama-sama buka kamera untuk ambil gambar sebagai tanda kenangan. Silakan semua. Boleh tutup apa? Tutup. Buka kamera ya. Satu, dua, tiga. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah lagi. Satu, dua, tiga. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Doktor selaku speaker dan selaku moderator dan Profesor Zahara selaku speaker atas penerangan public lecture kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah hadir dalam public lecture kita dan semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat memberi manfaat yang boleh diaplikasikan kepada semua benda, semua dalam kehidupan kita lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pihak UAC. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Zahara dan Tania. Atira dan semua ya.